من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا نور ذات الله، صلى الله عليك يا نور الجمال. رضيت بالله ربا الإسلام دينا وسيدنا محمد ورسوله القرآن. Yang dikasihi Allah dan majemaah yang hadir. Di depan hari ini rasanya semua mereka yang aktivis pemimpin-pemimpin ataupun orang yang melakukan kerja-kerja kemasyarakatan, kerja kenegaraan, apa yang penting mau berkongsi pada malam ini adalah satu jati diri yang perlu dihidupkan kembali dalam jiwa bangsa ini. Kita mungkin memiliki segala ilmu-ilmu yang lain, tapi satu perkara yang penting sudah hilang, yaitu ilmu mengenal diri yang telah dibawa alam Melayu kita disusun oleh Syekh Samsudin Samutrani, iaitulah ilmu martabat tujuh, dan juga telah dibawa oleh Syekh Al-Fatani dalam kitabnya Manhajus Sufi. Jadi tentang ilmu ini, apabila kita hilang ilmu ini, jati diri kita ini, kekuatan kita akan hilang. Jadi ilmu ini dimiliki oleh para raja-raja kita, para bangsawan kita, para pendekar kita. Yaitu kita mengenal bangsa kita segi jasadiah, tetapi kita wajib mengenal bangsa rohani kita. Siapa diri kita, asal-usul kita. Sedikit pengenalan bila bincang pada malam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang Maha Hebat, yang memiliki segala sifat kamalan, kesempurnaan. Dia mau mengenal ataupun mau dirinya dikenal. Dan dirinya yang Maha Agung tidak akan dapat dicapai oleh sesiapa pun untuk mengenali. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Allah yang Maha Agung tidak boleh sesiapa pun boleh mencapai dengan pandangan mata ataupun pandangan mata hati. Maka disitulah Allah mencipta Nur Muhammad. Allah mencipta Nur Muhammad. Ini ilmu kita ya, ilmu orang tua-tua kita. Jadi saya pada umum dalam mungkin akan berlaku
Ada mereka yang tak setuju, itu soal pandangan masing-masing. Tapi ilmu ini ada asas kekuatan kita dahulu yang menyebabkan kita berani bangun, lawan penjajah dan sebagainya. Karena orang kita dia sampai hakikat tauhid yang benar. Dan pada sampai hakikat tauhid ini, mereka tidak ada ketakutan apa-apa pun. Kan dia faham asal usul diri manusia ni dia faham. Jadi Allah mencipta Nur Muhammad. Perkataan cipta ya. Syekh Al-Qadani menyebut dalam kitab Sirul Asrar, Allah mencipta. Bukannya Nur Muhammad itu adalah diri Allah Subhanahu Wa Taala. Kena dipahami di sini. Kerana agak gelincir orang-orang ilmu hakikat. Kerana dia mencari ilmu hakikat. Allah. Habis? Aduh. Sangat-sangat Masya Allah. Saya minta maaf lah, saya pun dah lama tak komen. Betulnya dia dah charge dah lama. Okay. Suara sampai kan? Boleh ya? Minta maaf lah, saya pun tak tahu macam ni pula jadinya. Aduh. Dah lama tak pakai yang tiba-tiba apa. Boleh ke apa-apa ini? Baik, kita pergi ke ruang. Ada sebab. Untuk live. Lah, mana lah? Ada live. Itu rekaman. Oh. Tak apa, suara sampai insya-Allah. Okay. Kembali pada tadi ya. Di mana sampai dengar suara nur itu dicipta oleh Allah. Bukannya nur itu adalah diri Allah. Agak ini yang mesti dipahami oleh orang-orang yang berjalan atas jalan makrifat. Kena berjalan atas guru-guru yang benar agar tidak berlakunya hal-hal yang dipanggil kesalahan pahaman ini. Allah mencipta Nur Muhammad. Ataupun disebut juga Allah daripada hembusannya. Ada nur jamalnya, nur keindahannya. Maka diciptanya akan ruh Nabi SAW. Ini yang pertama sekali dicipta oleh Allah. Dan seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah berpegang dengan pegangan ini, bahawasanya yang pertama dicipta oleh Allah ialah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan daripada hadis Jabir radhiyallahu anhu. Ada khilaf. Khilaf itu daripada berapa orang, terutamanya khusus ulama-ulama moden, muda-muda hari ini, Salafi ke, golongan Abbas ke dan sebagainya, menolak hadis-hadis tersebut. Ini pandangan mereka. Dan ini perkara yang kita faham, kalau mereka menolak pun tidak ada masalah. Jangan mengatakan kufur, kerana ini bukan usul akidah, ini furu' akidah. Furu'. Dan kita dari segi ahli sufi pula, orang-orang sufi, dia berpegang lagi dengan satu kaedah hadis, dipanggil hadis golongan Al-Kasyaf, berdasarkan kaedah Al-Kasyaf. Hadis, tapi mereka melihat dengan secara kasyaf hadis tersebut. Dan hadis ini diambil oleh Syekh Al-Qadani dalam kitab Sirul Asrar.
tentang hadis Jabir ini, bahawasanya yang dicipta awal ialah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila para aulia mengambil hadis ini sebagai dalam kitab mereka, ini pegangan kita. Dalam prinsip Islam dipanggil ataupun display ilmu Islam dipanggil rijalus siqah, orang-orang yang siqah dalam agama. Siqah segi ilmunya, kita siqah dari sudut kewarakannya, siqah segi ketakwaannya. Jadi mereka ini lebih kita percaya daripada orang-orang kemudian ini dalam berpegang sekadar ilmu. Tak mana orang dahulu dengan ilmu dia dengan orang sekarang, kalau orang ini, kalau Syekh Fatani berkata begini, Syekh Ahmad Fatani berkata begini, kita lebih percaya dia lebih daripada orang-orang sekarang ni. Walaupun orang ini menafikan kebenaran itu, kita berpegang daripada sini. Kalau mereka meriwayatkan hadis, yang ini kata tidak, kita pegang yang ini. Kerana mereka itu bukan sekadar jalan kaedah secara zahiri, tapi mereka juga berpegang dengan kaedah secara kashfi. Jadi apabila Nur Muhammad ini dicipta oleh Allah, dan di situ dia kata bernama dia, pertama nama dia Ahmad. Dan di situlah Allah mentajalikan segala rahsia-rahsia dia, segala sifat-sifat dia, kenyataan dia kepada Nur Muhammad. Ini kita tidak ada lagi. Kita semua tidak ada lagi. Ini bicara alam yang dikatakan yang ada ketika itu Allah, kemudian Allah mencipta Nur Muhammad, yang adalah Muhammad dan Allah ketika itu. Jadi martabat yang pertama dalam ilmu martabat 7 dipanggil martabat ahdiyah, dan bila dicipta Nur Muhammad dinamakan martabat wahdah, martabat sifat. Jadi saya tidak akan bicara secara kitab, mungkin agak sukar dipaham ya. Kita guna bahasa-bahasa yang mudah pada malam ni. Jadi Nur Muhammad itulah Allah Ta'ala memandang Nur Muhammad itu dengan pandangan yang penuh kehebatannya. Maka nur itu berpecah-pecah, dipanggil berkilau-kilauan. Sehinggalah daripada percikan-percikan Nur Muhammad inilah dicipta akan rohani nabi-nabi dan dicipta akan ruh insan kita semua. Jadi martabat ruh nabi tidak sama dengan kita. Sebab percikan itu berlaku, ini dijadikan nabi-nabi, ini jadikan ruh. Ada dijadikan kepada loh, mahfuz dan sebagainya. Sidratul Muntaha, semua daripada Nur Muhammad. Dan kita dijadikan daripada percikannya. Jadi daripada percikan Nur Muhammad ini, apa itu Nur Muhammad? Padanya mengandungi segala rahsia-rahsia Tuhan yang agung. Daripada Nur Muhammad inilah diciptanya rohani kita. Diciptanya rohani kita sekarang. Apabila rohani kita sudah dicipta dan dia berada di alam lahu, rohani kita sudah berpandangan dengan Allah, berpandangan, alastu bi rabbikum qalu bala, adakah aku Tuhanmu? Bala, sudah berpandangan. Pandangan itu ialah dia menyaksikan Allah dalam tajalli Muhammad, dalam cermin Muhammad, dalam rohani Muhammad, bukan pada hakikat Allah. Kena faham situ ya. Tidak siapa pun boleh sampai di situ. Kepada kun hizab tidak boleh. Jadi kalau orang bincang
zat Allah ni di atas aras, masalah kita. Sebab benda tu para ulama sufi tidak boleh bincang. Pada konhizat ni mereka tidak bincang. Tak boleh nak bincang. Tak ada ilmu. Kita hanya bincang Allah ini pada yang ditajalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi situlah pandangan kita. Bermakna kita ini asal kita ialah daripada alam laut yang sudah berpandangan dengan Allah. Ini asal usul diri kita semua. Kemudian disitulah Allah turunkan kita ke alam ini. Summa radadnahu asfala safilin, diturunkan kita. Pada mau diturunkan ke alam ini, dia bungkus kita, rohani kita, dengan cahaya jabarut. Kerana cahaya kita terlalu kuat. Kalau terus turun ke alam jasad, jasad ini akan pecah. Tanah tidak boleh menanggung kekuatan cahaya kita. Ya. Kalau saya sebut, kita tu bukan tubuh ya. Kita itulah diri kita asal itu. Cahaya kita terlalu kuat. Tubuh kita tidak boleh menanggung. Akan pecah. Kemudian dibungkus dengan cahaya malakut. Sehinggalah kemudian dimasukkan ke dalam. Istilah masuk ni pun kita tak nak faham dari segi sudut akal kita. Ini susah dipaham. Ruh masuk dalam badan bagaimana? Jadi yang masuk ke dalam badan kita, yang menyatu antara ruh dengan tubuh ialah nafas. Nafas kita yang menyatu. Itu dia panggil ruh jasmani. Yang berada dalam hati kita, dia panggil ruh syawarani. Inilah kitab Sirul Asrar, mengikut Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian ruh yang berjalan pada akal kita nama ruh sultani. Yang berada dalam dirinya asal, dia panggil ruh al-Qudusi. Jadi, bila dia masuk ke dalam badan, dia menyatu dengan badan. Pada badan itu Allah cipta pula. Dipanggil suatu keadaan dia yang dipanggil, dia memiliki kemahuan syaitaniah, alam malakut syaitaniah dan haiwaniah. Jadi tubuh memiliki hal ini, sifat haiwani, dan hati kita memiliki sifat syaitani. Jadi bila ruh kita yang suci ini bila berada menyatu dengan badan, di situ berlakunya dipanggil, kita kata apa, tarikan diri dia. Dia sudah tidak lagi suci seperti dulu kerana dia sudah terganggu dengan pemikiran kita dan hati, kemahuan-kemahuan tubuh. Dia sudah mula terganggu. Kalau dalam syarah hikam disebut aghyar. Aghyar. Halangan-halangan yang kita cipta. Manusia mencipta pemikiran dia. Kita cipta pemikiran-pemikiran yang menyebabkan ruh kita itu, diri kita jadi celaru. Jadi bingung. Kita jadi bingung di sini. Bingung. Kadang-kadang logical akal kita mengatasi kekuatan rohani kita. Sehinggalah logik akal berani bertanya, Allah itu ada ataupun tidak ada. Sedangkan sepatutnya dia ni tidak ada. Bukan dia bertanya Allah ada ataupun tidak ada. Kerana dirinya adalah mazhar ataupun kenyataan bagi kewujudan Allah itu sendiri. Jadi apabila dia dalam ini, dalam kegelapan jiwa ini, di sinilah bermula ilmu-ilmu ketuhanan kita hilang. Bermulalah situ. Kita dah lupa diri. Hilang arah.
matlamat kita, Allah itu sebagai Rabb kita sudah mula hilang dan nafsu kita mula menguasai kita dan dia mengajak kita mengabdikan pada dia. Tubuh kita mengajak diri kita mengabdikan pada dia, bukan lagi kepada Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Berlaku tarikan antara alam ruh yang bersifat rabbaniyah dan sifat malakiyah dan diri kita menarik untuk kebaikan. Yang juga sini alam syaitaniah dan haiwanah menarik kita dalam untuk kepada kehendak mereka. Berlakulah pergolakan kita dalam alam dipanggil separuh gaib dan separuh nyata. Gaib itu ialah rabbaniyah dan malakiyah. Itu asal diri kita bersifat rabbaniyah dan malakiyah. Dan tubuh kita menarik kepada sifat haiwani dan sifat syaitan. Apabila kita semakin dewasa, tarikan duniawi sekeliling kita, kehidupan kita, dan mulalah kita kenal kawan-kawan, keluarga, kemudian kepada pekerjaan dan sebagainya. Situlah kita semakin hilang. Semakin tenggelam. Jadi ini kalau segi martabat, ilmu martabat, yang ruh yang pertama tadi, kita turun ke alam malaku, kalau jabarut, kemudian malaku, kita sekarang turun ke alam ajsam, kemudian turun ke alam syahadah ini. Ini sekarang dipanggil kita turun ke martabat yang ketujuh. Alam yang ketujuh kita turun sekarang ini. Ya. Kalau disebut martabat tujuh, ini ya martabat tujuh, di mana apa martabatnya? Martabat di mana Allah nak perkenalkan diri dia. Pertama, diperkenalkan diri pada Nur Muhammad. Kemudian, pada Nur Muhammad, dia perkenalkan diri dia pada rohani kita. Pada rohani kita ada sifat Allah, sifat ma'ni Allah. Dia perkenalkan diri dia. Dan pada alam ruh kita tidak boleh melihat secara nyata segala sifat-sifat kamalat dia. Dia turun lagi sehingga lapar ke alam ini. Segala sifat kamalat Allah di zahir depan kita. Dia suruh kita menyaksikan. Itulah tugas kita di alam ini, menyaksikan segala sifat Allah secara nyata. Maksudnya, jangan kamu melihat matahari sekadar matahari. Saksikan sifat Allah itu. Itu kerja kita dipanggil muraqabah. Jangan kamu melihat sekadar pohon kayu itu pohon kayu. Tapi melihat kepada sifat-sifat Allah. Kalau kita melihat alam dengan nafsu kita, kita hanya melihat kepada apa yang kita mahu. Memuaskan nafsu kita, keinginan kita. Pada kita melihat dengan mata rohani, di situlah kita akan melihat sifat-sifat Allah. Itulah tujuan dia. Apabila kita tidak dapat lagi menyaksikan sifat-sifat Allah, bermakna kita sedang bermasalah sekarang. Rohani kita dalam keadaan kesakitan. Dan kita mesti merawatnya segera. Tidak boleh kita biarkan. Kerana fitrah kita ialah nama Allah yang paling asyik, nama Allah yang paling sedap yang kita sebut dan kita paling bermakrifat, kita mengenal dia. Bila kita sudah hilang pandangan dengan dia dan hilang keasyikan menyebutnya, kita dalam keadaan kesakitan. Dan ini mesti dirawati. Dan kesakitan ini tak dapat dilihat. Kalau Allah buka, tidak ada siapa boleh nak duduk dengan kita sekarang. Kerana kesakitan itu bukan sekadar lagi sakit biasa, tapi dia sudah berbau dengan bau yang busuk. Sebagai Nabi Ayub, tubuh dia kena sakit sampailah bernanah, sampai kena duduk terkurung sendiri kerana tidak siapa boleh dekat dengan bau dia. Itu dikiaskan kepada rohani. Rohani yang kesakitan itu, itulah ibaratnya seperti Nabi Ayub. Kebusukannya sehingga dia kena berkurung jauh daripada orang lain.
Jadi kalau kita tidak merasai bermakna rohani kita dalam keadaan keuzuran yang dahsyat, yang mesti kita rawat segera. Maka inilah ilmu para mursyid, para ahli-ahli sufi. Dia merawat rohani ini. Kerana dia telah melalui proses tersebut. Yang dilalui dengan pada gurunya. Proses tersebut sehinggalah rohani dia kembali terbuka. Hijab dengan Allah. Menyaksikan sifat Allah pada alam kursi, alam lahu. Dan dia juga menyaksikan Allah pada alam ini. Segala sifat-sifat Allah. Mereka tidak lagi terdinding dengan Allah. Setiap apa yang mereka lihat, mereka menyaksikan sifat-sifat Allah. Mereka menyaksikan wujud Allah di situ. Ini dipanggil kesempurnaan dia sebagai khalifah Allah. Dalam dia melakukan gerak kerja zahir, batinnya menyaksikan Allah. Dia bukan jabariyah. Kerana dia seorang yang kuat berusaha. Orang sufi kuat ibadah. Tetapi batinnya menyaksikan Allah yang ibadahkan dia. Bukan dia beribadah kepada Allah. Dan dia bukan qadariyah. Kerana dia tidak akan melihat apa yang dilakukan adalah dalam kekuasaan dia. Sebab tu ahli sufi tidak berdiri di atas akidah jabariyah. Kerana dia seorang yang kuat bermujahadah. Dan dia tidak berdiri atas pahaman qadariyah yang melihat kuasa dia. Kerana dia akan melihat apa dia lakukan sebelah kurniaan Allah. Dan dia tidak akan berada dalam akidah muqtazilah. Logical akal. Kerana orang sufi, pandangan dia itu mengatasi logical akal. Muqtazilah terbatas dengan logik. Jadi, pegangan tauhid sufi ialah berasaskan kepada manhaj ahli sunnah, asyariyah dan maturidiyah. Inilah akidah para ahli sufi. Jadi pengenalan mesti dipahami. Iaitu sekarang diri kita terpendam dalam kalbu kita sekarang. Dalam kalbu. Kerana perhubungan antara ruh dan jasad, center dia lah kalbu kita. Coba letak nama Allah dalam kalbu. Allah, Allah, Allah. Hilam. Masuk. Hilam. Masuk. Inilah proses kalau ahli sufi. Dia tak benar kita jangan baca Quran banyak-banyak lagi. Jangan solat banyak-banyak lagi. Kalau guru yang pertama, rawatan ialah hidupkan hatimu dulu. Panggilkan ilmumu dahulu. Panggilkan diri kita yang tertidur itu dulu. Dan ketuk dia itu dengan panggilan yang dia, kita nak sedarkan dia. Macam kita nak sedar orang yang sudah lupa ni, kita kena sedarkan dia dengan satu benda dia akan ingat benda tu. Macam kalau rumah dia, kita letak gambar rumah dia depan supaya dia ingat. Tengok rumah dia siang mana, oh dia ingat balik kenangan. Ataupun gambar mak dia ke gambar, ataupun ingat balik mak kamu, ingat balik mak, dia peringatkan nama-nama tadi supaya dia ingat balik. Jadi satu benda yang dia nak peringatkan balik ialah rohani kita, nama Allah itu yang akan menyedarkan dia. Kerana nama Allah inilah nama yang telah disebut berpuluh ribu tahun di alam. Kita sebut lama dah. Di alam ruh dahulu. Nama itulah yang kita bertasbih. Allah, Allah tanpa huruf dan suara. Itulah kita sebut. Jadi, apabila dia hilang, kita kena bangunkan dia dengan nama itu juga. Allah, 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 Allah. Ini bukan zikir. Ini bukan zikir lagi. Adapun tarekat ada juga menggunakan dengan lisan jihad. La ilaha illallah. Ini bukan zikir lagi. Ini adalah jalan untuk membangunkan zikir yang sebenarnya. Ini baru jalan tahu. Jadi kalau wirid-wirid banyak, oh nampak dia wirid banyak. Memang wirid dia banyak, tapi dia itu sampai kepada hakikat tak lagi ataupun belum. Jangan dilihat pada banyak. Ada yang berzikir 3 saja tapi sampai hakikatnya. Ada sampai 3,000 tak sampai hakikatnya. Kesadaran itu. Jadi maka para mursyid itu menyusun tarekat-tarekat yang muktabarah untuk menyedarkan balik.
memanggil. Ada tarekah yang menggunakan salawat kerana memanggil Muhammad itu di dalam batinnya. Allahumma salli ala assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya ayuhan nabi. Dia tidak panggil di luar, dia panggil dalam kalbu dia. Kerana rohani Nabi itu berada dalam rohani dia bersama. Di mana rohani kita, adanya rohani Allah. Di mana ada rohani Nabi, di situlah adanya Allah. Itu dia kata jasmani, rohani, nurani, rabbani. Inilah kita Kasyfu Asrar. Ya. Jasmani. Dalam jasmani adanya rohani. Dan rohani adanya nurani. Dan nurani adanya rabbani. Jadi, wafi anfusikum afala tubsirun. Renung. Lihat dalam dirimu. Lihat dirimu. Jangan kita mencari jauh-jauh. Ya, kita mencari hakikat. Allah yang hakikat di mana? Dalam kalbumu. Di sini kenyataan dia. Di dalam kalbu pun kenyataan juga, tapi yang hakikat. Ini yang syariat. Jadi di situ, di mana Muhammad? Ada dua. Pertama, yang berjasab di Mekah ataupun di Madinah, tubuh Rasulullah dah gaib, tapi rohani Nabi tetap hidup. Sebab tu dalilnya selawat dijawab oleh Nabi SAW. Dia hidup, tidak akan mati. Bahagian urusan syariat Nabi sudah sempurna, tapi urusan makrifat Nabi terus berjalan. Rohani yang memancarkan rahsia Allah kepada kita sampai sekarang. Nabi tidak pernah meninggalkan insan, tidak pernah. Jadi ada dalam diri. Jadi ada mereka menggunakan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Selawat. Dimasukkan dalam kalbu untuk memanggil kembali nur Muhammad itu. Untuk bangunkan balik nur dalam dirinya. Bila nur yang terbangun, macam dia baru bangun tidur. Macam kita baru bangun tidur lah. Ataupun kita baru bangun daripada pensan. Ataupun kita koma lama. Sedar. Aku di mana sekarang ni? Begitulah. Kebingungan orang boleh terbangun rohani dia. Ketika itu guru mengawalnya. Agar dia tidak syatah mengata-kata. Allah syatah. Dia sudah terlihat pandangan yang tidak sama seperti orang lain. Dia macam terbangun. Daripada ketidaksedarannya selama ini. Jadi kalau kita kata, kenapa dia tak sedar? Kan dia berzikir. Ya, dia berzikir. Dia solat. Tapi dia tak sedar. Masih lagi tidak sedar sebenarnya. Kalau dia sedar, tidak ada paling-paling nikmat sekali. Solat itulah yang paling nikmat bagi dia. Kalau dia sedar, tidak ada sesuatu pun dia nak atas dunia ni. Dia hanya nak Allah je. Tapi kalau dia nak benda lain lagi, dia tak sedar. Seperti orang yang sakit, kalau dia duduk hospital, dia masih nak duduk hospital, tak nak balik hospital lagi, nak duduk hospital, dia tak sedar lagi. Walaupun nampak dia sedar, dia makan minum, tapi dia tak nak balik, nak duduk hospital, tak nak balik rumah. Kalau kita masih lagi nak duduk dunia ni, tak mau kembali kepada Allah, kita tak sedar. Mana mungkin orang yang dah sedar, dia masih asyik lagi dengan di sini. Mana mungkin orang yang sedar, dia masih lagi bergantung kepada di hadapannya yang dilihat. Semua tidak ada kekuatan kekuasaan pun. Semua bergantung dalam kekuasaan Tuhan. Dia tidak lagi berhajat di sini. Tidak akan bergantung hati dia kepada sekalian makhluk. Kerana dia sudah ada kesedaran. Kesedaran ini berbeza dengan ilmu. Ilmu pengetahuan. Seperti kita kata begini. Ilmu kita kata jaga dia tu penipu. Saya tahu dia penipu, saya tahu. Tapi bila dia kena tipu, baru dia sedar betul-betul. Oh, memang sedar ini penipu. Sahu dan sedar ini beza. Sedar tu dia menyesal lah. Menyesal. Kan dia tahu kenapa dia tidak bertindak awal. Kita hari ini tahu. Tapi kita belum
sedar sepenuhnya. Kita tahu tentang akhirat, tapi kita belum sedar sepenuhnya. Akhirat itu adalah jauh lebih baik daripada duniawi. Kalau kita sedar, tindakan kita banyak berbeza. Pemikiran kita akan berbeza. Tindakan kita akan banyak berbeza. Jadi kita hidup macam orang bermimpi, sedar tidak sedar. Sebab itu perlu dibangunkan. Rohani perlu dibangunkan. Maka inilah tugas-tugas para musyrik dulu. Dan inilah orang-orang kita dulu. Dia mencari ilmu ini. Dia duduk dengan para musyrik. Dia berdagu ilmu ini. Selepas dia mengaji fardu ain, dia cari untuk bangunkan rohani ini. Dengan jalan zikir yang diajar. Dengan cara petunjuk guru. Sehinggalah Allah Ta'ala yang bagikan kesadaran itu. Guru tidak boleh beri kesadaran. Guru hanya boleh tunjuk jalan saja. Guru hanya boleh pimpin. Agar kalau berlaku kesedaran tadi, dalam kesedaran yang terpimpin. Tidak pergi ke arah lain-lain. Yang membuka itu, Allah yang buka. Situlah bagaimana dia nak melakukan, dan guru-guru ni beri petunjuk. Buat ni, buat ni. Moga-moga Allah membuka padamu. Dan kita mesti ada mentor dalam apa jua ilmu. Agar kita berjalan tidak bersendirian. Dan bila kita bersendirian, sepatut kita boleh sampai dalam seminggu, kita jadi bertahun tak sampai-sampai. Kadang-kadang pembukaan itu agak mudah. Tapi kita tak tahu jalan. Kerana tidak ada mentor. Jadi rohani kita mesti dibangunkan sekarang sebelum nafas kita terhenti di alam ini. Bangunkan kesedaran ketuhanan kepadanya sekarang. Bila sudah bangun, barulah kita sembahyang, kita akan rasa kelazatan. Barulah kita baca Quran, kita akan merasa kenikmatan. Kalau dia dalam keadaan kematian, ibarat kita makan, orang sakit makan nasi, makan hidangan sedap sekalipun, dia tak akan rasa apa terdapat. Kerana dia sakit, dia tak dapat merasa. Rohani sakit, bagaimana dia dapat merasa nikmat menyebut nama Allah? Tapi kalau benda yang berkaitan dengan hal yang dia, gelombang dia sama, hal dunia dia akan lazat. Tapi hal yang berkaitan dengan kerohanian, yang berkaitan dengan alam jabaru, seperti Al-Quran, zikir-zikir, selawat dan sebagainya, tidak gemetar hatinya apabila dia menyebut. Jadi jangan tertipu dengan kita rasa kita sudah melakukan kebaikan. Saya sudah solat, saya sudah puasa, saya sudah apa. Itu syariat sudah kita bergerak. Tapi batin kita sudah bergerak atau belum? Batin kita sudah solat atau belum solat lagi? Batin kita sudah baca Quran atau belum baca Quran lagi? Batin kita sudah berpuasa atau belum berpuasa lagi? Apa puasa batin? Dia sudah tidak ada lagi ingatan selain daripada Allah. Zakat. Batin sudah berzakat atau tidak lagi? Apa zakat batin? Zakat zahir mengeluarkan segala harta itu. Apa dia keluarkan? Segi hakikat. Dia mengeluarkan ketamakan duniawi. Bukan dia mengeluarkan duit. Kita bersedekah ni bukan kita keluarkan duit. Sebenarnya kita mengeluarkan sifat ketamakan hati kita pada duniawi. Sudah keluar. Tapi mau dipuji-puji. Belum keluar lagi. Mau diketahui. Datangnya riak, datangnya ujub. Belum dikeluarkan lagi. Solat banyak. Tapi akulah paling mulia. Belum keluar lagi. Rohani kamu belum sedar lagi. Kalau kamu sedar, kamu tidak akan mengharapkan pujian. Kamu tidak peduli pujian-pujian manusia sama ada dia puji ke dia keji, takkan peduli lagi. Ibarat orang mendapat belian yang besar, dia takkan peduli lagi batu-batu yang kecil. Kalau kita masih peduli batu-batu permata-permata kecil, bermakna kita belum mendapat belian yang besar. Mana mungkin orang yang mendapat belian yang besar, dia peduli lagi batu. Sehingga dia kata, kamu nak ambil-ambillah yang ni. Yang penting, aku tidak akan hilang yang ni. Orang yang dah mendapat Allah, inilah yang paling berharga dalam hidup dia.
Inilah paling berharga dalam hidup dia. Sehingga hilanglah segala yang lain pun tak apa. Jangan hilang kemanisanku dengan Tuhanku. Jangan hilang makrifatku dengan Tuhanku. Kalau dia sudah mencapai di situ, tidak ada lagi la yu'minu ahadukum. Tak beriman orang itu dengan sebenarnya. Kalau ia tidak cinta pada Allah dan Rasul lebih daripada segala yang lain. Jadi keimanan itu dicapai dengan makrifat. Bila ada makrifat, baru datangnya mahabbah. Bagaimana kita boleh kenal, boleh cinta pada seorang yang kita tak kenal dia, siapa dia. Yang memaksa cinta tidak boleh dipaksa. Cintalah suatu perkara yang terlalu kita datang daripada keikhlasan, bukan paksaan. Kerana dia belajar mengenal Allah dengan ilmu dan dia belajar dengan mata hati, situ datangnya cinta dia kepada Allah. Dan cinta ini menyebabkan dia rindu. Dan kerinduan ini menyebabkan dia sentiasa ingat kepada Allah. Sebab itu jangan ditanya, kalau orang tanya kenapa saya banyak lalai kepada Allah. Jawapannya ialah kamu tidak ada cinta kepada Allah. Mana mungkin kamu cinta pada Allah, kamu lupa pada Allah. Kamu tidak ada cinta. Kenapa saya tidak ada cinta? Kerana kamu tidak ada benar makrifat dengan dia. Kamu tak belajar. Kamu hanya belajar perkenalan sekadar sifat 20. Sifat 20 hanya pintu. Kadang-kadang orang-orang alim dia sudah rasa, sudah belajar sifat 20, sudah selesai. Sifat 20 pintu pengenalan kepada Allah. Belum lagi pintu. Pintu penting. Tapi jangan berada di pintu selama-lamanya. Kena masuk ke dalam. Kena masuk ke dalam hakikat itu. Belajar merasai akan segala sifat-sifat Allah itu. Kalau Allah kata dia berkudrah, rasakan kudrah Allah itu. Kerana Allah ciptakan kalbu kita, ruh kita untuk merasai segala sifat-sifat Allah itu. Kita tidak boleh menyaksikan kewujudan Allah yang Maha Agung. Tidak tahu keberadaan dia, tapi kita dapat merasai kewujudan dia. Jadi inilah proses kita kena teraki balik. Bangunkan balik. Daripada alam dunia, kita kena bangun balik ke alam malakut, masuk balik ke alam jabarut, masuk balik ke alam lahut, menyaksikan Allah. Inilah ilmu para awliya. Inilah ilmu para awliya yang bawa ke Nusantara kita, dia bawa ilmu ni. Dan inilah menyebabkan para pahlawan kita, Mak Kilau, Hang Tuah dan sebagainya, mereka ada ilmu ni. Ilmu hakikat. Ilmu yang dikatakan kejernihan hati mereka, tubuh mereka bergerak, batin mereka menyaksikan Allah. Dalam gerak langkah mereka, silap mereka, mereka menyaksikan Allah. Tidak ada kekuatan pada kita sedikit pun, walau hebat bagaimana langkah kita sekalipun, kalau tidak ada di situ kudrah Tuhan. Tidak ada. Jadi sampaikan rohani kita di situ dahulu, barulah kita bergerak secara zahir. Kerana kalau kita tidak ada perhubungan interaksi kita dengan Allah putus, bagaimana Allah nak beri pertolongan kita? Kita buat kerja bagus, hebat dan sebagainya, tapi sampai tengah jalan, habis. Habis. Sebab kita tidak ada bantuan daripada Allah. Kerana kita punya kalbu tidak ada kekuatan interaksi. Kita putus connection. Connection kita tidak ada dengan langit. Antara langit dan bumi, connection kita kalbu. Kalau kalbu dikuasai alam marah, lawamah, malhamah, tak boleh connection. Dia kena mencapai mutmainah. Baru ada connection, barulah gerak langkah kita akan dibantu Tuhan. Baru datangnya para malaikat. Kadang-kadang kita bergantung pada zahir kita. Kekuatan zahir ini yang akan boleh. Tak boleh. Sebab tu Nabi ajar 13 tahun ilmu connection ini. Bukan ajar bab semayang lagi. Nabi ajar apa? Di 13 tahun sahabat-sahabat di Mekah. Ilmu tauhid dan ilmu connection. Ilmu kalbu. Bersihkan kalbumu. Wa yuzakihim. Dibersihkan kalbu. Agar kalbu itu ada connection dengan Allah. Barulah ajar bab semayang. Semayang bagaimana kalau tidak ada connection?
Hanya ada zahir, tapi batin tidak ada. Zahir kamu solat, batin kamu tidak solat. Jadi kita jauh perjalanan kita dengan Allah. Jauh lagi sebenarnya. Kadang-kadang kita rasa, oh kita sudah melakukan kebaikan. Syarat sudah laku. Zahir kita sudah. Batin kita belum berjalan lagi kepada Allah. Belum berjalan. Cuba tengok solat kita. Berapa rakaat dalam solat kita yang kita berjalan kepada Allah. Kebanyakan terlekat di dalam jasad ini. Terlekat di alam makhluk ini. Ingatan kita pada duniawi ini. Ingatan kepada pemikiran kita. Kita masih terlekat. Kita mesti bebaskan rohani kita. Inilah menyebabkan kematian kita sakit. Sebab rohani kita sudah terikat dengan badannya ini. Sehingga dia sukar untuk keluar. Kerana sayang dia kepada badan ini. Sayang dengan kehidupan ini. Tapi kalau dia betul mencapai kesedaran, dia tidak sayang lagi ini. Dia faham ini kenderaan dia untuk dia berjalan di alam ini. Untuk dia bermakrifat kepada Allah. Dialah tuan. Tubuh ini kenderaan. Tetapi sekarang kita, tubuh menjadi tuan. Kita menjadi hamba kepada tubuh. Tubuh nak tidur, kita akan tidur. Tubuh nak makan, kita akan makan. Tubuh nak apa, kita ikut saja. Kemahuan dunia, semua kita ikut. Bagaimana kita nak sampai kepada Allah? Batin kita tak sampai, tenggelam. Inilah proses kepada selepas syariat, proses pengangkatan batin kita, penyucian nafsu kita daripada terikatan badannya dan terikatan dengan alam ini, agar rohani kita dapat terbang kembali ke hadirat Allah, dapat merasai Allah, dapat merasai kenikmatan menyebut nama Allah, dapat bermakrifat kembali kepada Allah. Jadi tanpa ada kekuatan ini, kita tidak ada kekuatan. Tak ada kekuatan. Berilah kita harta banyak mana, kekayaan, ekonomi macam mana pun, kita akan bergaduh sama sendiri. Kerana kita masih haiwan dan syaitan. Haiwan dan syaitan pegang harta banyak mana pun. Sebutlah perjuangan Islam sekalipun. Akhir sekali mereka yang akan berebut. Kerana mereka masih melihat keindahan duniawi itu. Kerana mereka tidak menyucikan batin mereka. Tidak menyucikan haiwan dan syaitan dalam batin mereka. Mereka belum lagi mencapai malakiyah, jabarut dan lahu. Sebab tu saya bergerak sana sini berceramah untuk menyedarkan setiap manusia ini, setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sempurna syariatnya, maka perjalankan batinnya. Carilah para guru. Setiap guru, kalau boleh cari yang berada dalam wilayah mereka. Tempatan mereka cari. Orang-orang tua kita. Yang ada ilmu-ilmu ini. Bukan sekadar ada ilmu bercakap. Jangan cari orang yang ilmu bercakap. Kalau ilmu bercakap sampai pagi dia bercakap dengan kita. Tidak mahu ilmu bercakap itu. Tapi dia boleh menjalankan rohani kita kepada Allah. Dia beri perjalanan, penamalan. Sehinggalah lahirnya sifat-sifat ubudiyah, sifat-sifat kehambaan, sifat-sifat dah lahirlah. Kenapa kena bermakrifat kita dengan Allah? Bila kita sudah terjali Allah, kudrah Allah kepada kita, maka lenyaplah segala kudrah kita. Hilanglah kesombongan kita. Hancur. Kalau batin kita belum ada hancur kesombongan, bermakna Tuhan belum ada dalam batin kita. Jangan kita rasa kita hebat. Bila Tuhan tidak dalam batin kita, siapa kita? Tidak ada apa pun kita ini. Lebih hina daripada haiwan. Berjalan di atas muka bumi ini. Setiap langkah ada ketakburan. Setiap amalan ada ketakburan. Ada ilmu penuh ketakburan. Ada tauhid penuh ketakburan. Apa makna semua itu? Kerana batin kita belum ada Allah sebenar-benarnya. Kalau sudah ada Allah, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Pada datangnya al-haq, maka yang batil akan hilang dalam batin. Segala berhala-berhala, kesombongan-kesombongan dalam hatimu akan hancur. Jadi berhala ini
tidak akan hancur melainkan datangnya cahaya ilahiyah dalam batin kita. Sekadar ilmu kita belajar tak akan hancur hati kita. Tak akan musnah segala sifat-sifat mazmumah itu. Sebab tu Allah sayang kepada kita. Dia remukkan hati kita. Siapa yang nak berjalan kepadaku, terimalah ujianku. Aku akan remukkan hatimu seremuk-remuknya. Aku akan buat sesuatu di alam ini, ujian-ujian atasmu sehingga kamu tidak lagi bergantung dengan sesiapa, melainkan Allah saja. Orang yang kamu percaya, dia akan khianati kamu. Orang yang kamu bergantung, dia akan hilang daripadamu. Siapa sahaja yang kamu sayang, yang bergantung, nescaya Allah akan hilangkan. Malah dia jadi musuh kamu. Malah benda-benda yang kita sayang akan hilang dari tangan kita. Dan diberi ujian kita sehinggalah kita tidak ada lagi tempat nak berpergi, mereka menyebut nama dia Allah, 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 Allah. Itulah kasih sayang Allah kepada kita. Nak kembalikan kita kepada dia. Betapa dahsyatnya kita. Kerana nak menyucikan dosa kita. Ujian pada Nabi-Nabi dan para wali, Allah nak mengangkat martabat mereka. Adapun ujian bagi kita, musibahlah Allah nak menggugurkan dosa-dosa kita. Maka nikmatilah segala musibah-musibah itu dengan cinta. Kerana ini merupakan daripada Allah. Untuk menjedarkan rohani aku ni, yang telah tenggelam ini, yang keseronokan di sini, yang terdinding dengan sifat-sifat, ada sedikit pangkat, ada sedikit nama, ada sedikit ilmu, ada sedikit langkah, dah jadi dindingkan diri dengan Tuhan. Jadi inilah yang perlu kita latih, faham dan mencari para guru kita. Mengajar ilmu ini untuk membersihkan diri kita. Kembali kepada Allah. Jadi itulah saja kasih perbincangan kita pada malam ini. Moga-moga dapat manfaat apa yang kita muzakarahkan dan boleh sambungkan lagi dengan para guru yang ada di mana-mana, yang masih ramai. Mereka itu carilah para awliya-awliya Allah. Setelah mengaji dengan ulama, cari awliya. Mereka lah para arif billah. Mereka mengenal Allah bukan dengan kitab, tapi Allah sendiri mengenalkan Allah pada diri mereka. Carilah mereka itu.